Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah binti Ramli dari kelas EH2202C. Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai tajuk tugasan 1, iaitu budaya materialism dalam kalangan pelajar IPTA. Sebenarnya budaya materialism ini tidak asing dalam zaman sekarang dan sudah menjadi perkara yang biasa. Jadi saya akan membentangkan tentang punca budaya ini masih lagi berterusan. Antara punca mengapa budaya ini masih lagi berterusan pada zaman sekarang adalah kerana kejayaan seseorang itu diukur dari aspek kebendaan. Seperti yang dapat kita lihat, orang yang memiliki harta benda dan kemewahan akan disanjung tinggi dan dihormati. Secara tidak langsung, perkara ini akan mempengaruhi pemikiran mahasiswa bahawa sememangnya pemilihan kerja yang mampu menjadikan mereka kaya raya adalah kerja yang terbaik berbanding memilih jurusan atau kerja yang mereka minati. Pemikiran ini telah menguasai minda mereka kerana mereka berasa perlu untuk mempunyai kemewahan dalam hidup sebagai tanda mereka telah berjaya. Seterusnya, antara sebab mengapa budaya ini masih lagi berlaku adalah kerana kos sara hidup yang tinggi, terutamanya di kawasan bandar. Kita boleh mengambil contoh rumah yang merupakan keperluan asas manusia. Harga rumah begitu melambung tinggi, terutamanya di kawasan bandar, dan tidak mampu dimiliki oleh banyak golongan. Perkara ini meninggalkan kesan ke atas pemikiran mahasiswa untuk terus mengejar harta benda kerana mereka tidak mahu menjadi golongan yang tidak mampu memiliki rumah dan keperluan hidup yang lain pada masa akan datang. Budaya materialism ini juga berpunca daripada media sosial yang sememangnya tidak asing dalam kehidupan muda sekarang. Seperti yang kita tahu, majoriti pelajar mempunyai akaun media sosial dan ini semestinya termasuk dengan mahasiswa sendiri. Media sosial seperti Twitter, Facebook dan Instagram merupakan medium yang digunakan untuk mempamerkan rutin kehidupan mereka. Ramai anak muda sekarang yang menjalani gaya hidup mewah dan perkara ini selalunya dimuat naik di media sosial bagi mendapatkan pujian dan perhatian dari pengikut mereka. Secara tidak langsung, mereka akan mula bersikap sombong apabila mendapat perhatian daripada pengikut mereka di media sosial. Perkara ini menjadikan budaya materialism diterapkan dalam diri mahasiswa kerana mereka merasakan mereka juga perlu untuk menunjukkan segala yang mereka miliki dan lakukan kepada khalayak ramai agar diberi perhatian. Seterusnya, pengaruh paling kuat bagi remaja adalah pengaruh rakan sebaya. Budaya ini masih berlangsungan kerana pengaruh rakan sebaya, lebih-lebih lagi para mahasiswa yang sentiasa dapat melihat perbezaan antara diri mereka dengan rakan-rakan mereka. Disebabkan rakan sebaya mampu mempengaruhi tingkah laku dan sikap seseorang, kebanyakan remaja cuba untuk menjadi seperti rakan mereka dari segala aspek, terutamanya aspek kebendaan agar mereka rasa selesa untuk bersama dengan rakan mereka. Perkara ini menyebabkan seseorang itu terus tamak terhadap kebendaan kerana mereka ingin mencapai jangkaan orang lain. Situasi beginilah yang menemani pemikiran mahasiswa dalam proses pembesaran mereka sehingga mereka merasakan budaya ini adalah perkara yang biasa dan dimiliki oleh semua orang. Tidak dinafikan bahawa sangat penting untuk kita memilih kerja dan membina impian, tetapi perkara ini akan menjadi teruk dan tidak terkawal jika budaya ini disalahgunakan kerana kuasa yang ada di tangan mereka digunakan sewenang-wenangnya. Perkara yang ditakutkan ialah jika mereka akan melakukan kesalahan bagi memenuhi tuntutan kehidupan materialism mereka itu. Seterusnya, bagi tugasan kedua iaitu ulasan artikel, saya memilih buku yang ditulis oleh Richard Smith yang bertajuk Introduction to Marx and Engels, A Critical Reconstruction. Buku ini mempunyai keseluruhan 16 bab yang menceritakan tentang teori-teori yang dibawa oleh Karl Marx dan Friedrich Engels yang merangkumi banyak aspek. Daripada kesemua 16 bab, saya memilih untuk mengulas bab kedua yang bertajuk Against Individualism, iaitu menentang individualism yang membawa isu berkaitan sifat individualism dalam diri manusia. Dalam artikel ini, penulis menyatakan penentangan Karl Marx dan Friedrich Engels terhadap individualism. Marx dan Engels berpendapat bahawa seseorang individu itu wujud dalam konteks sosial. Seperti yang kita tahu, sifat lumrah manusia adalah untuk sentiasa bersosial dan berinteraksi dengan orang lain.
Jadi mereka akan sentiasa bergantung kepada kumpulan sosial mereka untuk mendapatkan identiti diri. Seterusnya, Marx dan Engels juga menyatakan penentangan mereka terhadap kolektivisme. Kebanyakan ahli falsafah berpendapat bahawa sekiranya seseorang itu menentang individualisme, mereka akan menyokong kolektivisme dan sebaliknya. Namun, perkara ini tidak terjadi kepada Marx dan Engels kerana mereka menentang kedua-duanya, individualisme dan kolektivisme. Hal ini kerana Marx dan Engels menyokong kebebasan individu sepenuhnya bagi tujuan revolusi. Jika kita lihat dari sudut agama Islam, pernyataan Marx ini bertentangan dengan agama Islam. Di bawah Marxism, mereka percaya bahawa individu mempunyai kebebasan untuk memiliki kepercayaan sendiri kerana mereka percaya terhadap hak kebebasan individu. Oleh sebab itu, Marx juga mengatakan bahawa agama menjadi penghalang kepada prinsipnya kerana agama akan meletakkan satu kelompok lebih unggul daripada yang lain. Hal ini kerana Marx melihat agama sebagai satu medium yang digunakan untuk mengawal individu daripada bebas memilih kerohanian mereka. Pernyataan Marx ini sememangnya bertentangan dengan agama Islam kerana kebebasan individu sepenuhnya seperti yang dikatakan oleh Marx mampu menjurus ke arah Islam liberal. Pemikiran yang dibawa oleh Islam liberal ini bertentangan dengan hukum agama Islam kerana Islam liberal berpendapat bahawa ajaran agama sebagai tidak adil, mengongkong dan ketinggalan zaman. Islam liberal ingin memberi kebebasan kepada individu Islam untuk menikmati apa yang mereka inginkan dan perkara ini sama seperti ajaran Marx. Setiap agama mempunyai perintah dan larangannya, begitu juga dengan agama Islam. Islam mempunyai larangan dan kita perlu mematuhinya agar tidak terjebak dengan perkara yang mampu merosakkan akidah dan supaya kita tidak mengikut hawa nafsu dan kehendak sendiri saja. Oleh sebab itu, ajaran Islam menentang keras kebebasan individu sepenuhnya seperti yang diterangkan oleh Marx kerana ia mampu membawa individu Muslim ke arah jalan yang salah. Selain itu, pandangan Marx dan Engels yang menentang keras kedua-dua individualisme dan kolektivisme ini juga bertentangan dengan ajaran Islam kerana Islam mementingkan keseimbangan antara individu dan masyarakat. Individualisme dari perspektif Islam terdiri daripada ciri-ciri di mana pembinaan diri adalah salah satu tanggungjawab yang dituntut oleh Allah. Dalam aspek individualisme, Islam hanya menggalakkan kebebasan individu yang menjurus ke arah kebaikan masyarakat dan keharmonian dalam masyarakat. Dan seperti yang telah saya katakan, kita perlu seimbangkan antara individu dan masyarakat. Akhir sekali, daripada artikel ini, saya mendapati bahawa Marx merupakan pengasas kepada komunisme. Komunisme ini berlaku kerana penentangan Marx kepada sistem kapitalis yang hanya memberi kelebihan kepada sebelah pihak saja. Ajaran Marx ini telah memberi sumbangan besar kepada kaum buruh hampir di seluruh dunia untuk mempertahankan hak dan kebebasan mereka dari terus menjadi hamba kepada kaum kapitalis. Pembahagian kelas dalam kumpulan sosial telah menjadi masalah dalam masyarakat dan perkara ini memberi kesan kepada pertukaran sistem ekonomi. Secara umumnya, konsep kelas sosial yang diutarakan oleh Marx ini menjadi sistem ekonomi kapitalisme. Jurang perbezaan antara dua kelas menjadi punca perjuangan dan penentangan antara kelas-kelas sosial. Perjuangan kelas ini hanya akan berakhir apabila sistem kapitalisme dihapuskan dan wujudnya masyarakat tanpa kelas yang dikenali sebagai komunisme. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.